Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini subjek MPU 21032, Penghayatan Etika dan Peradaban. Ini ialah tugasan e-folio. Pensyarah bagi kursus ini ialah Encik Muhammad Fazlun bin Abdul Rahim. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Saya sendiri, Faris Haikal bin Feroz Kanun. Nombor metrik saya 10 DTK 22F 1036. Dan ahli-ahli lain dalam kumpulan ini, Muhammad Luqman Al-Hakim bin Nazri, Muhammad Hasif Fahmi bin Ahmad Mustazah, dan Muhammad Hafizuddin bin Zulkifli. Untuk tugasan kali ini, kumpulan kami diberikan soalan nombor 3 iaitu rukun negara. Objektif penghasilan e-folio untuk kali ini adalah untuk mengenal pasti latar dan tujuan mengapa adanya rukun negara. Yang kedua, untuk memberikan penjelasan ringkas dan padat mengenai prinsip rukun negara. Dan terakhir sekali, untuk menyedari masyarakat Malaysia akan kepentingan untuk sentiasa menghayati rukun negara. Jadi pertama sekali, saya sendiri akan huraikan objektif dan prinsip yang terkandung dalam rukun negara. Sebelum kita masuk pada prinsip rukun negara, saya akan membentang secara ringkas akan sejarah rukun negara. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Pakar Bahasa Melayu Profesor Datuk Teo Kok Siong mengatakan bahawa sebenarnya prinsip rukun negara diinspirasikan daripada 5 prinsip Pancasila yang ianya lebih dahulu berjaya menyatukan kepelbagaian bangsa dan budaya yang wujud di Indonesia. Seperti semua rakyat Malaysia sudah ketahui, rukun negara ada 5 prinsip. Prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Agama merupakan perkara penting untuk masyarakat di Malaysia. Semua agama mengajar penganutnya untuk berbuat baik dan manusia memerlukan panduan dalam kehidupan seharian. Prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Seperti rakyat Malaysia semua ketahui, Malaysia merupakan sebuah negara monarki berperlembagaan, iaitu terdapat seorang raja ataupun sultan yang menjadi ketua negara dan menjadi tanggungjawab raja untuk melindungi hak-hak rakyat. Prinsip yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara. Kandungan perlembagaan mestilah dihormati oleh semua pihak, dan terakhir sekali, sesiapa yang meragui perlembagaan wajar dipanggil seorang pengkhianat. Prinsip yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Undang-undang Malaysia wajiblah dihormati dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat di Malaysia, tidak kira mereka golongan atasan atau bawahan, dan pemerintahan negara boleh menghadapi pelbagai masalah jika undang-undang lemah. Prinsip yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Rakyat Malaysia haruslah menunjukkan sikap sopan santun serta tata susila yang tinggi agar imej Malaysia dapat dijaga dengan baik. Dan kesopanan dan kesusilaan juga dapat mengukuhkan keharmonian antara semua lapisan masyarakat di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa. Kesimpulannya, menjadi kewajipan untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk menghayati prinsip-prinsip rukun negara agar maruah kita sebagai rakyat Malaysia dapat dibanggakan dan nama kita sebagai rakyat Malaysia dapat dijulang ke persada antarabangsa. Oleh itu, sekian sahaja pembentangan dari saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada Luqman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Faris. Sekarang ini, saya Muhammad Luqman Al-Hakim Muhammad Nazri, nombor metrik saya 10 DDK 22F1044, akan menyambungkan pembentangan kami ini dengan membincangkan 3 langkah bagi pihak berkuasa untuk menegakkan prinsip rukun negara. Baik, sebelum saya menerangkan langkah-langkah tersebut, mari kita mengenali rukun negara dahulu. Rukun negara ini merupakan prinsip nasional yang menjadi garis panduan bagi semua rakyat Malaysia dalam kehidupan seharian. Ia digubalkan pada tahun 1970 selepas terjadinya tragedi 13 Mei 1969. Tujuannya dibentuk ialah untuk mempertahankan ketenteraman dan perpaduan negara. Kesannya, tiada lagi tragedi berulang dalam sejarah negara dari tahun 1970 sehinggalah sekarang. Oleh itu, penting bagi pihak berkuasa untuk menegakkan rukun negara agar faedahnya dapat dikekalkan.
Baik. Seterusnya, langkah pertama untuk menegakkan prinsip rukun negara dalam kalangan masyarakat. Pihak berkuasa mesti menerapkan sikap perpaduan dan toleransi dalam golongan muda. Pihak berkuasa boleh memperkenalkan topik pelajaran baru yang menitik beratkan nilai perpaduan dan toleransi. Topik tersebut dapat diperkenalkan dalam subjek sejarah, agama dan moral. Ini kerana subjek tersebut banyak mengajar tentang kehidupan seharian. Topik tersebut boleh menceritakan tentang tragedi 13 Mei 1969 dan betapa pentingnya nilai perpaduan demi keamanan negara. Pak kata pepatah, "Melentur buluh ialah dari rebungnya." Kemudian, langkah kedua ialah pihak berkuasa juga harus memperkuat kuasakan undang-undang untuk menegakkan prinsip rukun negara. Undang-undang baru boleh digubalkan untuk memeteras sikap rasisme dan radikalisme. Ini kerana dua sikap ini berpotensi tinggi untuk mengucar-kacirkan keharmonian negara. Jikalau perkara ini berjaya dikuatkuasakan, masyarakat akan berasa lebih selamat dan keamanan negara akan terjamin. Akhir sekali, pihak berkuasa boleh mengadakan kempen inklusiviti dan dialog komunikasi, membuat forum awam dan mesyuarat kampung untuk menggalakkan masyarakat pelbagai kaum untuk berkomunikasi dan mengenali sesama sendiri. Bukan itu saja, mereka juga boleh membuat aktiviti keramaian seperti gotong royong, rumah berbuka dan lain-lain. Ini dapat menjalinkan hubungan persahabatan antara golongan masyarakat tidak kira agama dan bangsa. Kesannya, masyarakat akan lebih memahami dan menghormati antara satu sama lain. Baik, okey. Kesimpulannya ialah pihak berkuasa wajar mengambil inisiatif untuk mengambil langkah-langkah tersebut bagi membendung tragedi 13 Mei berulang lagi agar masyarakat masa hadapan dapat hidup dalam harmoni. Sekian, itu saja daripada saya. Saya akan memberi peluang bagi rakan-rakan saya yang lain untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Asif Fahmi bin Ahmad Musazaf dan nombor matrik saya 10 DEP 22F1002 dan kod kursus MPU 21032 dan nama kursus pula Penghayatan Etika dan Peradaban. Nama pensyarah Encik Muhammad Fazlun bin Abdul Rahim. Dan saya akan terangkan tentang 3 tindakan perbuatan yang dianggap melanggar prinsip-prinsip rukun negara beserta contoh. Pengenalan adalah rukun negara merupakan prinsip nasional yang menjadi garis panduan bagi semua rakyat Malaysia dan kesannya tiada lagi berulang tragedi dalam sejarah tahun 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Ketika itu perpaduan antara kaum berada pada tahap yang paling teruk tentang pertelingkahan antara kaum dan persetujuan antara satu sama lain, dan tujuan utama rukun negara terbentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh dan padu untuk negara sendiri. Dan prinsip yang utama adalah kepercayaan kepada Tuhan, dimaksudkan sebagai bangsa dan negara yang telah diwujud atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Tindakan yang boleh menyebabkan melanggar, membezakan antara agama dan bangsa itu sangat dihalang supaya tidak ada satu pertelingkahan antara satu sama lain. Dan sebagai contoh, yang tidak percaya pada Tuhan dan tidak ada banyak ilmu pengetahuan tentang agama. Seterusnya, prinsip yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara, bermaksud berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Dan perbuatan yang dikira melanggar adalah tidak taat kepada raja dan melanggar peraturan raja dan negara. Contoh ada berhasrat, tidak berpuas hati terhadap raja dan negara dan ingin menjatuhkan nama baik raja dan negara. Seterusnya, prinsip yang ketiga iaitu keluhuran,
perlembagaan, menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Maksudnya, semua warga negara kena taat setia kepada rukun negara. Perbuatan yang melanggar keluhuran perlembagaan, mencaci raja, melanggar undang-undang, bersikap resis dan seterusnya. Sebagai contoh, membuat vandalisme kepada rumah ibadat, mengejek agama dan tidak hormat kepada agama orang lain. Kesimpulannya, kita perlu bersatu padu dan sentiasa mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan kepada negara supaya kekal aman. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Zulkifli dan nombor matrik saya adalah 10 DEP 22F 1006 dan dari kelas DEP 2A. Nama pensyarah saya adalah Muhammad Fazlun bin Abdul Rahim. Untuk tajuk yang saya akan terangkan pada video ini adalah perhubungan rukun negara dengan pembinaan negara bangsa. Perhubungan rukun negara dengan pembinaan negara bangsa yang pertama adalah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Ia adalah satu proses yang menyatupadukan semua anggota masyarakat di dalam sebuah negara untuk bekerjasama untuk meningkatkan negara mereka. Ia melalui ideologi, identiti atau nilai yang sama. Contohnya, membentuk semangat nasionalisme, memelihara budaya warisan negara. Seterusnya adalah memelihara satu cara hidup demokratik. Kehidupan yang dilalui adalah amat berbeza, tetapi ia tidak akan melanggar undang-undang dalam Perlembagaan Rakyat Persekutuan. Setiap lapisan masyarakat berhak mendapat kebebasan hak asasi, bebas untuk bergerak dan sebagainya, walaupun rakyat atasan, biasa dan rakyat bawah berhak menyampaikan suara kepada perlembagaan. Contohnya, semua anggota masyarakat berhak menyampaikan kritik dan perlu memahami tugas dan kewajipan dalam masyarakat yang dibina. Akhir sekali, ia adalah membentuk sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan. Masyarakat negara bebas mengamalkan agama, adat, resam dan kebudayaan masing-masing tanpa dikacau oleh kaum lain. Semua anggota masyarakat adalah bercita-cita untuk mewujudkan satu masyarakat yang serasi dan berfikiran yang sama. Contohnya, perlu memberi hormat kepada kaum lain untuk menyambut perayaan yang diamalkan. Kesimpulannya, kita haruslah bersatu padu antara sesama kaum supaya dapat membina negara yang lebih tenteram dan dipandang tinggi daripada negara lain. Dan tamatlah sudah video penerangan yang disampaikan oleh kami. Dan sekian, terima kasih.